Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, selamat menonton video pembelajaran bagi kursus DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Topik 1. Konsep komunikasi. Oleh kerana hari ini adalah hari pertama pengkuliahan, maka saya suka untuk memberikan gambaran umum kepada saudara dan saudari berkaitan dengan kursus DUA 6022 ini. Secara umumnya boleh dinyatakan bahawa kursus komunikasi dan penyiaran Islam memfokuskan kepada penguasaan konsep kemahiran komunikasi dan penyiaran Islam bagi meningkatkan kefahaman para pelajar sekalian secara holistik terhadap kursus ini. Dan adalah diharapkan di akhir kursus para pelajar akan dapat yang pertama menjelaskan konsep, bentuk komunikasi dan hubungannya dengan Islam. Yang kedua, menunjukkan kemahiran pengurusan komunikasi dalam bidang penyiaran Islam. Dan yang ketiga, menghubung kait isu-isu semasa dalam komunikasi dan penyiaran Islam. Bagi memastikan pembelajaran kursus ini berjalan dengan baik dan lancar, maka adalah dicadangkan beberapa cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sepanjang semester. Antaranya adalah melalui syarahan interaktif, sama ada melalui platform-platform atas talian yang telah disediakan ataupun melalui video-video yang telah saya sediakan. Saudara dan saudari juga adalah dibuka ruang seluas-luasnya untuk berkongsi, memberi idea. Jika ada sebarang soalan, pertanyaan, maka saudara dan saudari boleh bertanya semasa kelas di atas talian diadakan. Pentaksiran kursus ini adalah melalui pentaksiran kerja kursus. Bererti saudara dan saudari dinilai sepanjang semester. Ada 4 jenis penilaian ataupun pentaksiran yang akan dilalui oleh saudara dan saudari, iaitu yang pertama kuis. Kuis terbahagi kepada 2, iaitu kuis 1 dan kuis 2. Kuis 1 10 markah, kuis 2 10 markah. Kemudian yang kedua, pentaksiran projek yang mewakili 30 markah daripada markah keseluruhan. Dan diikuti dengan pembentangan yang mewakili 20% markah daripada markah keseluruhan. Dan yang terakhir, saudara dan saudari akan diuji melalui penghasilan e-folio, yang mana e-folio mewakili 30% daripada markah keseluruhan. Baik, untuk video pembelajaran pada kali ini, saya akan menjelaskan kepada saudara dan saudari tentang konsep komunikasi. Saya sangat yakin dan percaya keseluruhan daripada saudara dan saudari setuju dengan saya bahawa komunikasi merupakan suatu fitrah kepada manusia. Setiap manusia perlu kepada komunikasi, walaupun dengan cara yang berbeza-beza. Komunikasi bukan hanya berbentuk lisan. Perlu diketahui juga bahawa komunikasi datang dalam pelbagai bentuk, pelbagai medium dan pelbagai kaedah. Seandainya ada yang bertanya, kenapa manusia perlu berkomunikasi? Hal ini kerana manusia akan mendapat manfaat daripada persekitarannya, mengetahui peluang-peluang yang ada dan menghindarkan diri daripada bencana tatkala manusia berkomunikasi. Selain daripada itu, melalui komunikasi, seseorang manusia dapat menyesuaikan diri, mendapat kehidupan yang harmoni dan aman damai. Sebagai contoh, saudara dan saudari yang semesta ini bersama dengan kawan-kawan, teman-teman yang baru, mungkin daripada jabatan yang berbeza, daripada diploma yang berbeza, yang menyewa di rumah yang sama. Daripada komunikasi yang berlaku, komunikasi yang berjalan, maka saudara dan saudari akan dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman, kawan-kawan serumah. Begitu juga,
Seandainya saudara dan saudari menyewa di taman yang baru, dengan komunikasi yang berlangsung, maka saudara dan saudari akan dapat menyesuaikan diri dengan jiran-jiran yang berada di dalam taman yang sama. Selain daripada itu, komunikasi juga penting untuk memindahkan warisan. Sebagai contohnya, seorang bapa mengajarkan kepada anaknya bagaimana kaedah bergaul dengan masyarakat. Bahkan peranan sekolah, universiti, kolej dan yang seumpamanya adalah sangat penting bagi menyampaikan ilmu daripada suatu generasi kepada generasi yang lain. Keseluruhan ini tidak akan dapat berjalan melainkan melalui komunikasi. Saudara dan saudari sekalian, Islam meletakkan komunikasi sebagai suatu perkara yang penting. Oleh kerana itulah, Nabi SAW pernah bersabda, mana-mana orang yang bertengkar, yang bergaduh, kemudian tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka kedua-dua mereka berada di dalam keadaan dosa. Tetapi seandainya setelah ataupun belum cukup 3 hari, mereka telah bertegur sapa, mereka telah memberi dan menjawab salam, maka kedua-dua daripada mereka terlepas daripada perbuatan dosa tersebut. Saya paparkan hadis tersebut di skrin yang saudara dan saudari boleh membacanya. Sedikit berkaitan tentang latar belakang komunikasi. Menurut pandangan Islam, manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam AS. Sebelum daripada Hawa diciptakan, maka Nabi Adam AS berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk komunikasi ke atas. Bahkan Nabi Adam AS mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai kaedah dan cara. Tetapi tatkala Nabi Adam AS ditemani oleh Hawa, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hawa, maka bermulalah komunikasi di antara dua manusia. Walau bagaimanapun tuan-tuan, walau bagaimanapun saudara dan saudari sekalian, proses awal manusia berkomunikasi maka tidak dapat dibuktikan dengan data ataupun bukti yang autentik, melainkan berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan, terdapat bukti bahawa manusia telah berkomunikasi seawal 3000 tahun sebelum Masihi, iaitu dengan penemuan huruf-huruf Mesir kuno. Jadi daripada carta ahli yang dipaparkan, kita dapat memahami bahawa manusia telah mula berkomunikasi semenjak daripada awal penciptaannya. Bahkan komunikasi manusia ini telah melalui suatu sejarah yang panjang daripada satu generasi kepada suatu generasi yang lain, melainkan tidak ada suatu bukti yang nyata, satu bukti yang autentik membuktikan bahawa proses komunikasi itu berlangsung, berjalan, melainkan apa yang ditemui oleh ahli-ahli arkeologi seawal 3000 tahun sebelum Masihi, iaitu penghasilan huruf Mesir kuno. Maka ini antara contoh. Ada di antara saudara dan saudari yang memahami apa yang dipaparkan, ada yang boleh membacanya. Maka ini contoh yang diperoleh oleh ahli arkeologi daripada ketamadunan Mesir kuno. Timbul juga soalan, kenapa perlu untuk kita belajar ilmu komunikasi? Bukankah manusia telah mula berkomunikasi semenjak dilahirkan? Tatkala seorang bayi dilahirkan, maka dia akan menangis untuk menunjukkan ia lapar ataupun dahaga, ataupun berada dalam keadaan yang tidak selesa. Itu adalah sebahagian daripada maksud ataupun definisi komunikasi. Walau bagaimanapun, tatkala timbul soalan, kenapa kita perlu belajar ilmu komunikasi? Perlu diingat bahawa dengan mempelajari ilmu komunikasi, maka kita akan dapat membezakan di antara komunikasi yang baik dan sebaliknya. Komunikasi yang berkesan dan komunikasi yang tidak berkesan. Dengan komunikasi yang baik, maka akan memudahkan seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Seseorang penjual kereta, penjual barangan, dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang santun, daripada komunikasi yang dilantunkan, maka ia sebagai sebahagian daripada sumber rezekinya. Selain daripada itu, dengan mempelajari ilmu komunikasi,
kita akan dapat belajar bagaimana kaedah komunikasi yang beretika. Hal ini kerana komunikasi berlaku di dalam pelbagai bidang dan sektor. Ada komunikasi yang disebut sebagai komunikasi yang formal. Sebagai contohnya, komunikasi saya tatkala memberikan pengajaran kepada saudara dan saudari melalui medium ini. Maka penyampaian yang tidak beretika menyebabkan seseorang yang bercakap jatuh ataupun rendah kedudukannya pada pandangan masyarakat. Orang-orang yang mempunyai pengaruh, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin negara, maka mereka perlu menunjukkan daripada komunikasi mereka seorang yang beradab, bertamadun dan beretika. Oleh kerana itulah penting untuk kita mempelajari komunikasi. Selain daripada itu, saudara dan saudari, komunikasi adalah perkara yang kita lakukan seharian. Dengan mempelajari konsep komunikasi, maka kita boleh bezakan bersembang ataupun berbual dengan bos di meja makan ataupun di kafeteria, maka dia tak sama dengan kita berbual ataupun memberikan pandangan, cadangan, soalan kepada bos ketika berada di dalam bilik mesyuarat. Begitu juga tatkala kita menerima arahan daripada orang atasan, maka bahasa laras bahasa yang digunakan adalah laras bahasa yang sesuai dengan pekerjaan kita. Maka oleh kerana itulah ilmu komunikasi menjadi suatu ilmu yang perlu untuk dipelajari untuk memastikan komunikasi kita berjalan dengan baik, komunikasi kita berjalan dalam keadaan yang berkesan. Jadi secara umumnya, boleh saya katakan bahawa bila kita sebut komunikasi, maka ia terdiri daripada dua elemen penting. Yang pertama, penyampaian, kemudian yang kedua, penerimaan. Penyampaian pesanan, penerimaan pesanan. Penyampaian informasi, penerimaan informasi. Melalui kajian yang dibuat, berdasarkan pandangan para pengkaji, perkataan komunikasi berakar umbi daripada istilah Latin, iaitu communico, yang memberi erti membahagi, menyertai, dan communicatus, memberi ataupun milik bersama. Jadi boleh kita simpulkan bahawa komunikasi dapat diertikan sebagai bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan terjadi dalam beraneka ragam. Di sana ada banyak pandangan-pandangan yang diutarakan oleh pelbagai sarjana barat berkaitan dengan definisi komunikasi. Saya tidak berhajat untuk menghurai dan membaca keseluruhannya, memadai dengan saya memaparkannya pada paparan yang saudara dan saudari boleh lihat, dan huraian lanjutnya saya minta saudara dan saudari untuk membacanya di dalam buku-buku rujukan ataupun buku-buku yang kita jadikan sebagai buku rujukan asas di dalam kursus ini. Bila kita menyebutkan tentang konsep komunikasi Islam, maka komunikasi Islam bukan hanya sekadar melihat kepada struktur pemberi maklumat, penerima maklumat, ataupun apa kaedah penyampaian yang digunakan, apa medium yang digunakan, tetapi komunikasi Islam memberikan penekanan penting terhadap nilai-nilai keagamaan yang wujud di dalam proses komunikasi bersumberkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan komunikasi mempunyai persamaan dengan beberapa perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada proses yang sama. Antara contohnya, perkataan dakwah. Perkataan dakwah adalah perkataan yang berasal dari perkataan bahasa Arab, yang mana dakwah merujuk kepada suatu proses ataupun sebahagian daripada proses komunikasi itu. Selain daripada itu, ada perkataan ittisal, iaitu menyampaikan, dan wasail a'lam, iaitu kaedah penyampaian. Maka ketiga-tiga perkataan ini sering digunakan tatkala membahaskan tentang konsep komunikasi dalam Islam.
Sebagai akhirnya, saudara dan saudari sekalian, maka saya buat perbezaan di antara apa yang dimaksudkan dengan komunikasi konvensional dan juga komunikasi Islam. Bila kita sebut komunikasi Islam, ia merujuk kepada berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Hal ini kerana segala sesuatu yang berhubung dengan proses komunikasi, sama ada secara prinsip, kaedah, mesej matlamat dan media hendaklah berasaskan panduan wahyu dan sunnah Nabi SAW. Amalan komunikasi ini dikira sebagai ibadah di dalam kehidupan umat Islam. Manakala komunikasi konvensional hanya menitik beratkan soal-soal etika dalam penyiaran dan komunikasi. Hukuman kepada pelanggaran etika bagi komunikasi konvensional berlaku di dunia sahaja. Sedangkan hukuman bagi pelanggaran terhadap etika komunikasi secara Islam berlaku hingga akhirat selagi ia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya rasa untuk sesi kali ini sekadar itu sahaja dahulu. Harapan saya mudah-mudahan daripada penerangan yang telah diberikan, saudara dan saudari dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi dan apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi Islam. Sampai berjumpa dalam siri-siri video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.